الله رسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر بتمم بخير وبعد. قال المصنف والشارح رحمهما الله تعالى ونفعنا بعلومهما وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Kita masih lagi dalam perbincangan hadis yang kedua bagi matan Arba'in Nawawiyah. Kita dah masuk pada wa kutubihi. Wa kutubihi ay wa an tu'mina bi kutubihi allati anzalaha ala rusulih, yaitu kita beriman dengan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah. Anzalaha yani anzala al-kutub, kembali kepada kutub. Ala rusulihi, ke atas rasul-rasulnya Allah. Wa ma'na al-iman biha, makna beriman dengan kitab-kitab, biha yakni al-kutub, at-tasdiqu bi annaha kalamullah ta'ala, yakni membenarkan bahawa kitab-kitab tersebut, bi annaha yakni bi annal kutub kalamullah ta'ala, kalam Allah subhanahu wa ta'ala, wa anna jami'a ma tadammanathu haqqun, dan seluruh yang terkandung di dalamnya, yakni tadammanathu haqqun, tadammanathu kalamullah, kembali kepada kalamullah. Jadi yang mana seluruhnya terkandung dalam kalamullah tadi adalah benar. Waktulifa fi adadiha, dan ulama khilaf pada berapakah bilangan kitab-kitab tersebut. Faqila innaha mi'atun wa arba'atun, 104 kitab. Waqila ghairu dhalik, sebahagian lagi kata selain daripada itu, mungkin banyak mungkin kurang. Wa yajibu ma'rifatu arba'atin minha tafsila, dan wajib mengetahui 4 kitab secara terperinci. Wahia at-Tauratu li Sayyidina Musa, iaitu kitab Taurat diturunkan kepada Sayyidina Musa. Wal Injilu li Sayyidina Isa, dan kitab Injil kepada Sayyidina Isa. Wal Zaburu li Sayyidina Daud, Zabur kepada Sayyidina Daud. Wal Qur'anu li Nabiyyina Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alaihim ajma'in, dan juga Al-Quran kepada Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa rusulihi ay wa an tu'mina bi rusulih, yakni beriman dengan para rasulnya. Bi an tasduqa bi anna Allah ta'ala, yakni dengan kamu membenarkan bahawa Allah subhanahu wa ta'ala arsalahum ilal khalqi lihidayatihim ila tariqil haq, yakni Allah mengutuskan para rasul tersebut. Arsalahum yakni arsala ar-rusul ilal khalqi lihidayatihim, kepada makhluk, lihidayatihim, him kembali kepada khalq. Him yang kedua bukan lagi rusul, him yang kedua kembali kepada khalq, ila tariqil haq, yakni dengan diutuskan kepada makhluk-makhluk, yakni kepada manusia, untuk memberi hidayah, membawa hidayah kepada mereka ila tariqil haq, kepada jalan kebenaran. Wa annahum yakni wa anna ar-rusul sadiquna fi jami'i ma ja'u bihi 'anillahi ta'ala, mereka benar dengan apa yang seluruhnya dibawa daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa taqaddama annahu yajibu ma'rifatu 25 minhum bi asma'ihim wa marra bayanuhum. Jadi setelah kita dahulu sebelum ni bahawa wajib kita beriman dengan 25 rasul
dengan nama-namanya sekali dan telah kita terangkan sebelum ini. Baik, siapa nama Nabi dah disebut sebelum ni, di bawah ada disebut wahum Adam wa Idris wa Nuhun wa Hud wa Salihun wa Lut wa Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wa Yusuf wa Shu'aib wa Harun wa Musa wa Dawud wa Sulaiman wa Ayyub wa Zulkifli wa Yunus wa Ilyas wa Yasa' wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa alaihim ajma'in. Tamam. Jadi 25 nabi, ada 6 nabi yang namanya dibaca dengan masruf. Maksudnya dibaca dengan tanwin, sun syamlah. Nah, yang lain semuanya mamnu' min as-sarf. Nah, lil illatain atau li'illah li'ilal thalath, sama ada illatain ataupun 3 illah, sama ada alamiyah, ujmiyah ataupun alamiyah, ujmiyah ataupun ziyadah alif wan nun. Yang lain 6 lagi adalah masruf. Tidak apa? Ya, tidak. Lagi 6, yakni sun syamlah. Siapa sun syamlah? Sad Salih, Nun Nuh, Shin Shu'aib, Mim Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Lam Lut Sayyiduna Lut alaihi salam, dan Ha Hud alaihi salam. Sun syamlah, sun syamlah. Jadi 6 itu adalah nabi yang nama mereka masruf. Yang lain daripada tersebut semuanya mamnu' min as-sarf. Maksudnya dibaca dengan tidak boleh tanwin dan tidak boleh kalau kata majrur dengan fathah niyabah anil kasrah. Tamam? Jadi kalau kita baca hum Adamu wa Idrisu wa Nuhun wa Hudun wa Salihun wa Lutun wa Ibrahimu wa Ismailu. Tengok tadi beza kan, mana yang kita letakkan tanwin, mana tak letak tanwin. Wa Ishaqu wa Yaqubu wa Yusufu wa Shu'aibun wa Harunu wa Musa wa Dawudu wa Sulaimanu wa Ayyubu wa Zulkifli wa Yunusu wa Ilyasu wa Yasa'u wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ingat kaedah tu, insya-Allah senang untuk kita tatbikkan bila kita baca nama-nama para anbiya alaihimus salatu wassalam. Ataupun orang yang diletakkan dengan namanya nabi, kalau diletak namanya dengan nama para anbiya juga dibaca dengan mamnu' min as-sarf. Kalau kita letak nama anak kita Adam, maka dibaca Adam, tak dibaca Adamun, tak boleh. Wal yaumul akhir, wal yaumil akhir, ai boleh tolong seorang Saifullah, Saifullah, Saifullah. Ya, tidak, dia mengantuk dia sono adik dia balik dapat balik. Hukum kita buat. Itu. Wal yaumil akhir ay wa an tu'mina bil yaumil akhir wa huwa yaumul qiyamah. Dipanggil yaumil akhir. Baik, kenapa dipanggil summiya akhiran? Li'annahu la laila ba'dahu. Karena tidak ada lagi malam setelah itu. Itu dipanggil yaumul akhir. Jadi nanti di akhirat tidak ada lagi malam. Tidak ada lagi malam. Yang ada adalah waktu di syurga Allah Subhanahu wa taala hanyalah waktu duha. Kemudian ketika sampai waktu untuk ahli syurga berehat, maka akan seakan-akan diturunkan tirai, ditutupkan cahaya pada ketika tersebut. Kemudian ahli syurga akan berehat, kemudian dibukakan kembali tirai,
kemudian akan kembali waktu duha. Jadi sepanjang waktu di dalam syurga adalah waktu duha. Tak ada waktu panas terik, tak ada. Waktu duha saja. Dan waktu duha kan waktu tu tak terlalu panas, tak terlalu sejuk. Ya, waktunya yang tenang dan redup pada waktu tersebut. Itu waktu di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, kan tu disebut la li'annahu la laila ba'dahu. Tidak ada malam setelahnya. Ya. Wa ma'na al-iman bihi at-tasdiq biwujudihi wa bi jami'i ma ishtamala 'alaihi. Makna iman dengan hari akhirat iaitu membenarkan dengan wujudnya hari akhirat dan dengan seluruh apa yang terkandung di dalamnya. Alaihi yani ala al-yaumil akhir min ba'thil makhluqat, iaitu apa yang terkandung dalam hari akhirat, ba'thil makhluqat, dibangkitkan semula makhluk, wa hisabihim, dihisab, wa wazni a'malihim, ditimbang amalan mereka, wa mururihim 'ala sirat, dan kita akan bergerak di atas sirat, wa idqali ba'dihim an-nara bil 'adli wa ba'dihim al-jannata bil fadli, dan dimasukkan sebahagian mereka di dalam neraka dengan keadilan Allah, dan sebahagian lagi dimasukkan ke dalam syurga dengan fadlullah, dengan anugerah yang Allah Ta'ala berikan, bukan dengan kelayakan kita untuk masuk syurga, la, bifadlillahi ta'ala. Dan juga kita masuk ke dalam neraka adalah dengan bimahdil adli, dengan adilnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh? Itu makna beriman dengan hari akhirat. Karena itu orang beriman, ketika dia beriman dengan hari akhirat, maka dia akan berfikir untuk melakukan apa sahaja kerja buatnya. Karena dia tahu nanti akhirat nanti akan ada perhitungan semula setiap apa yang kita lakukan. Dan bukan hanya anggota ataupun orang yang akan menyaksikan dengan perbuatan yang kita lakukan, malah anggota tubuh kita akan menyaksikan dengan apa yang kita lakukan. Juga bumi di tempat yang kita melakukan suatu perbuatan tersebut juga akan menyaksikan, sama ada perbuatan baik ataupun buruk. Kalau perbuatan baik, bumi tempat tersebut akan menjadi saksi bahawa hamba Allah Ta'ala ini telah melakukan kebaikan. Dan kalau ketika mana di tempat tadi dilakukan keburukan dan maksiat, maka bumi itu akan menjadi saksi bahawa dia pernah melakukan maksiat di tempat sekian-sekian. Karena itu para awliya Allah sangat berhati-hati dengan perkara tersebut. Tamam? Wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi, dan beriman dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala yang baik dan buruk. Apa maknanya? Bi an ta'taqida wa tasduqa bi anna Allah taala qaddara al khaira wasyarra qabla khalqil khalq. Yani kita beriktikad dan kita membenarkan bahawa Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan yang baik dan buruk sebelum dijadikan makhluk. Semua dengan takdirnya Allah. Tak ada satu yang berlaku melainkan semuanya dengan takdirnya Allah. Tidak ada sarfah, tidak ada tiba-tiba, tidak ada tak sengaja. Tak, semua telah ditentukan. Baik buruk semua telah ditentukan. Wa anna jami'a ma kana wa ma yakun bi qada'illahi ta'ala wa qadarihi wa iradatihi. Semua perkara sama ada yang terdahulu atau yang akan datang, makana terdahulu, wa ma yakunu yang akan datang bi qada'illah, semuanya dengan qada'nya Allah dan qadarnya Allah dan kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tamam? Ini tak ada sesuatu yang bukan dengan kehendak Allah berlaku. Semua dengan kehendak Allah, baik ataupun buruk. Yang ini yang gelincirnya Mu'tazilah. Karena mereka mengatakan bahawa Allah hanya mentakdirkan yang baik saja, yang buruk tak dilakukan oleh makhluk. Karena mereka kononnya ingin beradab dengan Allah, tidak mau sandar yang buruk kepada Allah, tapi hakikatnya tidak beradab dengan Allah karena meletakkan satu lagi pencipta yang lain daripada Allah, seolah ada lagi pencipta kepada keburukan. Boleh? Atau perbincangan dalam ilmu tauhid. Wa a'ada al-'amilu wa huwa tu'minu. Kenapa diulang kembali amil dia? Ini hikmah. Kan disebut tadi kan, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir, kemudian wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Bil qadri khairihi wa syarrihi. Kenapa diulang balik amil tu'min?
wa huwa tu'minu imma li bu'dil ahdi, kerana jauh mungkin. Kan tadi dah sebut an tu'mina billah wal yaumil akhir, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Diulang balik kenapa? Li bu'dil ahad, kerana mungkin jauh. Au wa imma lil ihtimami bi sya'nil imani bil qadri atau bil qadari, atau kerana mengambil berat terhadap iman kepada qadar. Idh la yu'minu bihi kullu ahadin, kerana tak semua orang beriman dengan qadar. Wala ya'lamuhu illa hadhiqun bi umuriddin, dan tidak mengetahuinya melainkan orang yang benar-benar mengambil berat dan cerdik dalam urusan agamanya. Illa hadhiqun ay mahirun ya'riful ghawamid wad daqa'iqa, bawah ditulis. Hadhiq maksudnya yang mahir, mengetahui tentang perkara-perkara yang halus dan sukar dalam agama. Ini alim, mereka ni yang mengetahui tentang perkara tersebut. Wa qad jaa fil hadithi, telah datang dalam hadis, annal imana bihi yuzhibul hamma wal huzna, beriman dengan qada dan qadar ini akan menghilangkan kedukacitaan dan kegundahan dan kedukacitaan. Ham, kegundahan; huzna, kedukacitaan. Karena apa? Karena semua telah ditetapkan Allah. Wa kana as-salafus salihu yujibuna man sa'alahum 'anil qada'i wal qadari biqaulihim. Para salafus salih yang terdahulu, mereka menjawab ketika mereka ditanya tentang qada dan qadar, maka mereka menjawab kepada an ta'lama annama asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Apa dia makna kamu beriman dengan qada dan qadar? Kamu mengetahui bahawa apa yang dapat kepada kamu lam yakun liyukhti'aka, bukan kerana untuk, maksudnya tak sengaja. Dan wa ma akhta'aka, mana yang terkena kepada kamu, lam yakun liyusibaka, bukan untuk mengatakan bahawa panggil apa bahasanya sini kalau kita nak terjemah, annama asabaka lam yakun liyukhti'ak, maksud yang terkena kepada kita bukan dengan apa ni, tidak sengaja. Yang kita dapat itu telah ditetapkan oleh Allah, bukan sepatutnya, bukan saya dapat yang itu. Ma akhta'aka, kena kepada kita, lam yakun liyusibak. Bukan nak kata ni tak sebenarnya, bukan nak kena kat saya, kena kat orang lain sebenarnya, tapi tak sengaja kena kat saya. Tak sengaja. Semua dah memang dah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang lelaki accident, jatuh dalam sungai, dan kemudian disangka orang mungkin dia akan mati lemah kerana pintu tak boleh buka. Rupanya dia boleh pecahkan cermin, walaupun susah sebenarnya nak pecah cermin dan layak. Pecah cermin dan dia boleh keluar selamat. Boleh berenang pula sampai di tepi pantai, tepi tebing tu. Dia pun berehat dengan elok. Tiba-tiba pokok jatuh atas dia, mati. Rupanya bukan mati lemah, mati pokok timpa. Dan kalau nak mati, mati juga. Orang tu ingat tang kereta tu, dah rupanya kena timpa pokok. Wa ruwiya an Anas radhiyallahu taala anhu annahu qala, daripada Sayyidina Anas bin Malik diriwayatkan bahawa beliau berkata, qadimtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin, aku berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 tahun. Fama arsalani fi hajatin falam tatahayya, tidaklah baginda mengutuskan aku pada suatu hajat, falam tatahayya. Kalau kata tak mampu kerja tadi dilakukan dengan baik, illa qala, melainkan Nabi akan kata, lau qada kana walau qaddara kana, kalau telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala berlaku, kalau telah ditakdirkan oleh Allah pasti akan berlaku. Faham? Maknanya dah berlaku. Sebab tu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Sayyidina Anas bin Malik kadang melakukan kesilapan seperti terjatuh barang-barang rumah para isteri baginda Rasul sampai terpecah, maka sebahagian mereka marah kepada Sayyidina Anas, tapi Nabi kata, tak, jangan marah dia, semua telah ditetapkan oleh Allah. Nabi kata, kalau pecah-pecah dan ditetapkan Allah Ta'ala, walau sekecil benda sekalipun,
cawan dalam rumah kita yang pecah, itu dah ditakdirkan Allah Taala nak pecah. Betul tak boleh marah lah. Dah. Nabi nak beritahu kata apa? Jangan sampai kita meletakkan bahawa benda tadi berlaku disebabkan kerana orang tadi kalau kata dia tak buat mesti tak akan berlaku. Dah ditetapkan Allah Taala akan berlaku. Faham? Mesti akan berlaku. Faham? Jadi kita tak rasa sedih. Ya, alam kita marah kerana manusia biasa lah. Dia akan berasa hati. Tapi bila dia faham dengan perkara ni, dia akan, ya, semua dah ditetapkan oleh Allah. Ya, tak ada suatu pun yang tak ditetapkan oleh Allah. Bila kembali kepada perkara tersebut, orang akan tenang. Itu annal iman bil qada'i wal qadar tuzhibu al-hamma wal huzna. Menghilangkan al-hamma wal huzna. Menghilangkan kesedihan dan juga kedukacitaan. Wa warada anna Allah Ta'ala qala khalaqtul khaira wasyarra. Allah Ta'ala mengatakan, aku menciptakan kebaikan dan kejahatan. Fatuba liman khalaqtahu lil khair. Dan beruntunglah kepada orang yang aku jadikan dia kepada kebaikan. Wa ajraitul khaira ala yadayhi. Dan digerakkan kebaikan dengan tangan-tangannya. Wa wailul liman fatuba liman khalaqtuhu lil khair wa ajraitul khaira ala yadayhi. Untunglah orang yang aku jadikan kebaikan padanya, ataupun dijadikan padanya kebaikan, dan digerakkan kebaikan dia dengan jalannya, dengan tangannya. Wa wailul liman khalaqtuhu lisyarr. Dan celakalah kepada orang yang aku jadikan dia kepada kejahatan. Wa ajraitu syarra ala yadayhi. Dan digerakkan kejahatan melalui tangannya. Wa wailun summa wailun liman qala lima wa kaifa. Dan celaka lagi kepada orang yang dia bertanya, kenapa? Macam mana? Kenapa jadi macam ni? Lima. Kaifa yakunu hadha? Macam mana ni boleh berlaku? Tak perlu tanya benda tu. Sahih Allah Taala. Kita sebut apa dia kalau kita berlaku? Qaddarallah ma syaa. Qaddarallah ma syaa. Barang anak kita bagi tepung pecah. Qaddarallah ma syaa. Motor baru beli RAJ. Cabut nombor plate lah. Qaddarallah ma syaa. Tak ada nak benar takdir. Jadi apa ni, tak akan tersilap berlaku. Tak akan tersilap perkara tadi berlaku, ataupun tak akan tersalah apa ni alamatnya. Itu ada orang tua kita kata, rezeki tak salah alamatnya. Mana salah alamat? Ada memang Allah rezeki, betul lah rezeki tak salah alamat. Betul. Memang rezeki tak salah alamat. Dah ditakdirkan Allah Taala tak akan salah alamatnya. Kod silap mai. Asalnya pergi ke rumah jiran ni, tapi malaikat silap pergi hantar pergi tepi. Bila dapat dah nak buat macam mana, tarik balik pun tak apalah. Pembendaharaan Allah Taala luah lagi. Ni bukan dia cerita tu. Semua telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tak ada satu pun malaikat pergi silap tarik nyawa. Tak ada. Malaikat nyawa dan malaikat maut pergi silap cabut. Saya nak cabut orang lain, dia cabut orang lain. Allah, buat macam mana pergi hidup balik apa? Tak boleh. Tak. Semua telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh? Jadi kalau ada perasaan tadi dan kita beriman dengan perkara tersebut, dia akan jadi tension? Tak akan tension. Dia akan dengki dengan orang? Tak akan dengki. Nak dengki apa, semua dah ditakdirkan Allah Taala. Kawan ni berjaya, kawan ni gagal, kawan ni dapat keuntungan, kawan ni tidak dapat keuntungan, kawan ni berniaga cepat maju, kawan ni lambat sikit, kawan ni naik pangkat, kawan ni tak naik pangkat. Tak ada nak berasa hati kat apa-apa. Kenapa? Kerana semua telah ditetapkan oleh Allah. Kamu pulun pitara mana pun, kalau bukan ketetapan Allah, tak akan boleh untuk kamu dapatkan. Orang yang tak beriman dengan benda ni lah yang selalu berkelahi. Dan kalaupun dia tahu tapi dia berkelahi juga, kerana dia lupa. Perlu diingatkan. Perlu diingatkan. Dan perlu kepada dia dengan kasratuz zikr. Banyak zikir. InsyaAllah dia akan ingat dengan baik dengan perkara tersebut. Lepas tu orang mukmin ni, kata Nabi SAW, ajaban li amril mu'min. Ajaib kepada orang mukmin. Semuanya baik. Kalau dikenakan kepada mereka dengan kebaikan, mereka bersyukur.
Kalau mendapat kepada mereka dengan perkara yang tidak baik, sabar. Mereka bersabar. Kenapa? Karena semuanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Ajaban li amril mu'min, kata Nabi. Ajaib betul ya urusan mukmin. Karena semuanya mereka redha. Faham? Itu orang-orang yang tidak ada iman dengan perkara ni, mereka tidak beriman dengan hari akhirat, bunuh diri. Stres, bunuh diri. Stres sikit je, tak boleh nak buat apa lah. Baik. Kenapa jadi penyakit macam tu? Karena kurang keyakinan dengan masalah. Kalau kita yakin dengan perkara ni, kita tak akan rasa bimbang dengan apa pun. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala dengan kebaikan. Tapi kalau dah ditakdirkan Allah Ta'ala satu perkara, tak boleh untuk kita nak menyalahkan takdir pada waktu tersebut. Tak boleh nak salahkan, nak kata tak boleh. Sepatutnya bagi ke orang lain dulu. Orang lain pun ada ayah, kenapa ayah saya yang ditarik nyawa? Kenapa tak tarik nyawa ayah? Ayah dia tu lama dah hidup. Tariklah nyawa ayah dia dulu. Kok tu pula dah. Ini yang berlaku kepada sebahagian tu, yang orang-orang yang tidak beriman dengan perkara tersebut, sehingga menyebabkan mereka sampai ada yang murtad, ada yang keluar daripada agama kerana tidak beriman dengan perkara. Nauzubillah min dzalik. Wa bil jumlati fa jami'u af'alil ibadi. Jadi secara umumnya seluruh af'alil ibad wa ma yahsulu lahum min naf'in aw dhurrin innama huwa ala hasabi ma sabaqa fi ilmihi ta'ala fala yanfa'u hadarun min qadar. Tamam? Jadi kesemua af'alul ibad, perbuatan hamba yang kita lakukan, dan apa yang kita dapatkan daripada yang manfaat ataupun mudarat, semuanya telah berdasarkan kepada apa yang telah diketahui oleh Allah Ta'ala dan ditetapkan oleh Allah. Fala yanfa'u hadharun min qadar. Apa maknanya? Tidak bermanfaat hati-hati kita daripada apa yang telah ditakdirkan. Fala yanfa'u hadharun min qadar. Tidak. Kita ada hazar betul-betul dah. Jaga betul-betul, tutup pintu rumah. Orang masuk dalam rumah. Curi barang. Tutup bubuh grill. Kali dengan grill pun ada karan. Dia tengok masuk juga. Wala yanfa'u hadharun an qadar atau min qadar. Jadi tak bermanfaat perhati-hati kita tadi ni dengan qadar yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Kita bawa slow dah, hati-hati dah, ikut undang-undang, terbalik masuk longkang. Wala hadharun wala yanfa'u hadharun min qadar. Pegang yang tu insya-Allah. Tulis kat tu, buh kat kereta. Fala yanfa'u hadharun min qadar. Jadi buat apa nak bawa slow? Bawa laju macam Azhari. Mencelah kalau boleh. Alang-alang dah kata. Boleh. Tulis pula kat depan apa ni, depan kita punya keretanya, ke akhirat, kan? Ke arah akhirat. Bawa memang nak pergi akhirat betul. Dia tak kahwin lagi. Dia bila orang menikah ni, dia ada anak, dia fikir sikit, dia tengah duk laju, ada anak, slow sikit. Ada bini tu, slow sikit. Dia kalau tak ada lagi ni, ada bini, tak ada bini, bidadari ada. Ke akhirat dia kata. Hati-hati, kena hati-hati. Cuma bila mana dah ditetapkan oleh Allah Ta'ala, tidak boleh untuk kita berhati-hati lagi pada waktu tersebut. Kenapa? Karena telah ditetapkan oleh Allah. Ada orang kena hati-hati sungguh. Orang lain yang bawa laju, potong orang ni kena kat dia, tak ada kaitan dengan dia pun. Pasal nak duduk ambil gambar, duduk dekat traffic light, tengah tunggu lampu merah, tiba-tiba kereta main boh dia. Jadi buat macam mana? Qaddar Allah ma sya'. Telah ditakdirkan. Baik kesalahan tetap kena diletakkan hukuman. Kalau tidak, fawdha. Akan jadi masalah macam-macam. Orang berkat qaddar Allah ma sya'. Hak langgak pun qaddar Allah ma sya'. Ya, memang semua qaddar Allah ma sya'. Dan kena hukuman tu pun qaddar Allah ma sya' juga. Kamu kena hukuman tu Allah Ta'ala yang tetapkan. Boleh. Kamu nak kata, apa nak kena hukuman kat saya? Ada, kena hukuman tu Allah Ta'ala dah tetapkan. Qaddar Allah ma sya'. Kamu percaya dengan qada dan qadar tadi. Bila kena hukuman tak percaya pula dah. Dah sama. Dua-duanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukiya anna malikan qala lahu munajjimu. Tengok ni cerita menarik.
Diceritakan bahawa seorang raja telah berkata kepada dia para ahli nujumnya, munajjimu, innaka tamutu fil yawmil fulani fi waqtil fulani, nah, biladghati aqra, kamu nanti akan mati pada hari sekian, pada waktu sekian, dengan disengat oleh aqra, kalajengking. Ini dihabak oleh siapa, dibagi tahu oleh dia punya munajjimu, yakni ahli nujum dia, ahli nujum, ramai ni ahli nujum ni. Falamma ana alwaqtu, betul Piramli buat cerita tu, no? Memang dia ada tukang ramal dia. Raja zaman dulu kan, dia ada tukang ramal, tolong duk habak. Piramli ya. Nujum 14 lah. Jadi ni raja ni pun bila dah ahli nujum dia bagi tahu, kata kamu akan mati pada hari sekian, pada waktu sekian, dengan disengat kalajengking. Falamma ana alwaqtu, bila dah sampai waktunya, tajarrada min thiyabihi, maka dia pun buang baju-baju dia habis. Nah, kenapa buang? Takut ada sekalajengking dalam tu. Wa rakiba farasahu, dan kemudian dia naik kuda dia. Ba'da ghasliha, pada basuh dah kuda dia, habis basuh semua kuda. Wa tasrihi sya'riha, dan setelah dia dah sikat rambut kuda tu betul-betul dah, takut ada kalajengking celah-celah buru. Wa dakhala biha al-bahra hadiran, kemudian dia pun masuk ke laut, naik kuda, naik pula kapal atas laut. Kira habis lah. Kalajengking nak main kat mana lagi? Baju dah selesai, kuda dah sikat, basuh, mandi semua sekali. Nah, jadi selamat dah masuk ke laut. Mana ada kalajengking kat laut. Fa'atasat faqaraja min qariha aqra, kuda dia bersin, keluar kot belah hidung. Rupanya kalajengking dalam hidung kuda, pum, keluar. Faladaghathu famat, terus sengat dia, mati pada waktu tersebut. Mati juga. Rupanya hidung kuda tak ada nak cek. Wa ma aghnahu al-hazaru min al-khadar. Cuba tengok. Wa ma aghnahu al-hazaru min al-khadar, maka tak selamat lagi dia punya hati-hati dia daripada qadar yang telah ditetapkan oleh Allah. Dia dah hati-hati sungguh dah. Maulana Syekh Jamal Faruq pernah cerita, lebih kurang hampir sama. Orang lelaki, raja dimaklum oleh munajjimuh, dia punya ahli nujum, dia kata dia akan mati disengat kalajengking. Dan dia tahu kalajengking takut dengan ayak, sebab tu dia lari ke laut. Memang kalajengking takut dengan ayak. Kalajengking takut dengan ayak. Jadi satu hari dia kata dah dapat berita, dah hari sekian tu, dia buat apa? Dia pergi duduk dekat tengah-tengah kolam ayak. Dia pergi duduk tengah-tengah. Dan waktu tu nampak kalajengking banyak pakat mari nak serang dia. Ni macam cerita Scorpion King pula kan. Dia pergi duduk kat tengah-tengah tu, lepas tu dia tengok kalajengking mai. Tapi kalajengking bila lalu kat ayak, masalah. Lalu kat ayak tu, jam, pakat patah balik. Dia pun kata, alhamdulillah, selamat, tak ada kena apa. Rupanya kalajengking pergi kat mana? Naik kot dinding. Naik sampai kat atas siling, pakat jatuh ramai-ramai atas dia dan mati akhirnya. Mati juga last sekali. Itu kata ma'aghnahu al-hadharu min al-qadar. Tak akan selamat lagi, kalaupun kita berhati-hatilah macam mana pun, tak akan selamat kita daripada telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Moga-moga Allah Ta'ala jadikan kita orang-orang yang tetap beriman dengan perkara tersebut. InsyaAllah esok pagi kita akan sambung pada perbahasan yang seterusnya, al-ihsan wa maqamatul abdi fi ibadatihi. Ihsan dan juga maqam-maqamnya pada hamba dalam ibadah. Dan insya-Allah, dan ini masuk kepada perbahasan yang terakhir dalam bab ni. Bukan terakhir, ada satu lagi bab, iaitu berkaitan dengan akhirat dan juga tanda-tandanya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.